Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amma ba'. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni semua kita kenal, dia sahabat Nabi. Sahabat yang Nabi janji masuk syurga, yang kata Anas bin Malik. Dia nak cerita satu hadis kat kita. Dia kata bainama nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari kami duduk dalam majlis dengan Nabi. Satu hari kami berkuliah bersama Nabi. Kami duduk dalam majlis ilmu bersama dengan Nabi. Iz qala, tiba-tiba Nabi kata, kami tengah duduk dalam majlis ilmu, Nabi tengah bercakap benda lain, Nabi tengah cakap satu tajuk lain. Tiba-tiba Nabi stop tajuk itu, Nabi kata sepatah. Nabi kata, yatlu'u rajulun min ahlil jannah. Nabi kata sat lagi ni nanti masuk satu orang, sesungguhnya orang ni ahli syurga. Nabi kata. Anas kata Nabi tengah duk mengajar, tiba-tiba Nabi stop sat benda Nabi duk ajar. Tiba-tiba Nabi kata sat lagi. Nabi kata dah duk mai dah satu kawan, sat lagi dia nanti masuk dalam majlis kita. Mu'alliqun na'alaih bishimalih, dia akan masuk mai dalam majlis kita ni, dia nanti pegang kasut dia sebelah tangan kiri. Dia akan duduk dalam majlis kita. Nabi kata ketahuilah dia ahli syurga. Nabi kata kat sahabat lagu tu. Kata Anas bin Malik, fatala'a rajulun bihadhihi sifah. Tiba-tiba tak lama masuklah satu orang seperti yang disifatkan oleh Nabi. Masuk satu orang pegang kasut belah kiri, fasallama, dia pun bagi salam dan dia duduk mendengar nasihat daripada Nabi. Falamma kana minal ghad, kata Anas bin Malik, bila menjelang waktu esok, Nabi SAW duk belajar, duk mengajak kami. Nabi SAW ucap benda yang sama. Kemarin Nabi kata kemarin dalam kuliah Nabi, sat lagi nanti masuk satu orang ahli syurga. Dia nanti pegang kasut sebelah kiri. Ketahuilah dia ahli syurga. Duk menjelang hari besok, Nabi mengajak juga. Tiba-tiba Nabi stop pelajaran Nabi, Nabi ulang benda yang sama. Nabi kata sat lagi ahli syurga nanti masuk mai. Dia nanti pegang kasut belah tangan kiri, ketahuilah dia ahli syurga. Kata Anas bin Malik, benda ni Nabi ulang selama 3 hari turut-turut. Menyebabkan sahabat Nabi SAW jadi cemburu. Menyebabkan sahabat Nabi ni jadi nak tahu siapa dia ni. Maka seorang sahabat bernama Abdullah bin Amru bin Al-As,
Abdullah bin Amr bin Al-As. Masuk pada hari ketiga, lepas Nabi ulang, Nabi kata ahli syurga akan masuk dalam majlis kita, dia nanti pegang kasut belah tangan kiri, dia ni ahli syurga. Pada hari ketiga Nabi diulang benda yang sama. Lepas dah bubar habis kuliah, sara ma'ahu, Abdullah bin Amr bin Al-As ni ikut kawan ni. Habis dah majlis semua, Nabi pun dah balik rumah, sahabat-sahabat semua balik rumah, kawan yang dikatakan ahli syurga ni pun nak balik. Sara ma'ahu, Abdullah bin Amr bin Al-As ikut dia ikut belakang, nak tahu dia ni rumah tak mana. Bukan pasal dia ni special brand, tak, pasal dia nak tahu kawan ni rumah tak mana. Dia nak tahu siapa dia kawan ni. Maka dia sekat kawan ni tengah jalan. Dia kata dekat kawan ni, dia kata qad waqa'a baini wa baina abi kalam. Dia kata, tuan minta maaf, ada satu benda saya nak abang. Kita ni duk kenal lama, tapi cuma masalah tak tahu nama. Dia kata, enta pun mai kuliah Nabi, ana pun mai kuliah Nabi, kita ni kenal. Masalahnya ana tak tahu enta duk tak mana, enta tak tahu ana duk tak mana, enta tak tahu nama ana siapa, ana tak tahu nama enta siapa. Ana nak abang satu benda kat enta. Dia kata, aku ni berkelahi dengan pak aku, yang kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia kata pada orang yang Nabi kata ahli syurga ni, dia kata, aku berkelahi dengan pak aku dan aku bersumpah tak mau balik rumah selama 3 hari. Boleh tak boleh aku tumpang rumah. Dia bohong. Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia bohong. Dia bohong, dia nak pergi tumpang rumah kawan tu 3 hari dengan tujuan dia nak intip siapa kawan ni. Bukan pasal busuk perut, bukan pasal khianat, bukan pasal tak puas hati. Pasal dia nak tahu apakah amalan kawan ni sampai Nabi kata dia ni ahli syurga. Dengan tujuan bila dia tahu kata amal kawan tu macam mana, dia pun nak buat lagu tu. Mudah-mudahan Nabi kata dia juga ahli syurga. Ini yang kata sahabat. Depa bila dengar satu kelebihan ada pada satu orang, depa pakat nak berebut kelebihan tu. Dia menyalahi dengan kita. Bila kita nampak satu orang tu lebih, nampak satu orang tu dia ni ada sikit, kita lalu nak dah bagi dia jatuh. Ini kita, sahabat-sahabat bukan lagu tu. Maka dalam hadis menceritakan selama 3 hari Abdullah bin Amr bin Al-As tidur rumah sahabat ni. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata, selama 3 hari aku tidur rumah kawan ni. Dia kata, falam yakun minha illa annahu idza nama ala firashi zakarallah wa kabbarahu hatta yaquma ma'al fajri. Dia kata, aku heran, selama 3 hari aku tidur rumah hamba Allah ni, selama 3 hari tu aku tak nampak kawan ni bangkit sembahyang tahajud. Dia kata, aku heran, selama 3 hari aku tak nampak kawan ni sembahyang tahajud, selama 3 hari aku tak nampak kawan ni puasa sunat. Dia kata, cuma benda yang aku nampaknya ialah iza nama ala firashi, bila kawan ni nak rebah badan, nak tidur, zakarallah, kawan ni bila nak rebah badan, nak tidur, kawan ni akan sebut nama Allah. Wa kabbarahu, dia akan besarkan nama Allah sampailah dia lena. Itu saja amalan kawan ni. Kotlah dia ni nak bangkit sembahyang tahajud, kotlah dia ni nak puasa Isnin dengan Khamis, dia tak buat. Selama 3 hari dia kata tak nampak amalan-amalan ni. Cuma masa dia nak tidur, dia nanti zikir sampailah dia lena dengan zikir tu. Kemudiannya bila dia bangkit waktu subuh, dia nak sembahyang, tawaddu'a asbaghal wudu. Yang aku nampaknya ialah kawan ni dia nanti bagi elok ayat sembahyang dia. Dia tak bangkit sembahyang tahajud, dia tak puasa Isnin dengan Khamis, cuma masa dia nak tidur dia baca zikir-zikir tertentu. Mata duk pejam, kepala duk atas bantai, mulut duk kata subhanallah, subhanallah. Dengan ayat itulah dia lena. Dia tak sama dengan kita. Kita ni kepala duk atas bantai, tangan kapit okok lagi. Dan kapit okok lagi, yang bini dah lemah dengan asap okok, yang dia dan tarik embuih, dan lagi. Dengan ayat itulah lena, terbakar cadar satu rumah. Yang tu kita lah. Dia tidur, dengan ayat tu dia tidur. Bila besok pagi dia bangkit, fa'idha
hatta yaquma ma'al fajri. Besok dia bangkit, dia nak sembahyang subuh, dia ambil ayat sembahyang dengan penuh elok, disempurnakan ayat sembahyang. Wa atamma salah, bila dia sembahyang subuh, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku tengok dia sembahyang subuh dengan begitu elok dan sempurna. Dia jaga ayat sembahyang, pasal Nabi pesan ambil ayat sembahyang ni kena jaga. Wailul aqabi minan nar. Nabi kata siapa-siapa yang ambil ayat sembahyang, ada tempat yang wajib ayat sampai, tiba-tiba ayat tidak sampai, neraka pasti sampai. Nabi kata mana-mana kawasan wajib yang ayat mesti sampai, tiba-tiba kerana cuai kita, kerana leka kita, kerana jahil kita, kerana kita pun tak tahu kata dia mesti sampai, tiba-tiba ayat tak sampai pada anggota wajib sampai, Nabi kata yang ayat tak sampai itu neraka pasti sampai. Maka Nabi menekankan soal ambil ayat sembahyang ni dengan sempurna. Maka sahabat ni kerana dia belajar dengan Nabi, kerana dia mengaji dengan Nabi, dia ambil ayat sembahyang dengan begitu elok sekali. Summa asbaha wa huwa muftir. Belah siangnya dia tak puasa kawan ni. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata la yazidu ala zalika. Aku tak pernah tengok kawan ni buat satu amal lebih daripada tu, kecuali inilah amal dia. Kata dia, ghaira anni la asma'uhu yaqulu illa khaira. Cuma lagi satu, aku nampak kelebihan kawan ni, dia tidak bercakap kecuali dia bercakap benda yang baik-baik sahaja. Ini aja amalan kawan ni yang disaksikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Lebih tak ada. Apa dia amalan dia? Nak tidur, zikir, satu. Nak semayang, jaga yang semayang, dua. Masa sembahyang, sembahyang dengan elok, tiga. Dan yang keempat dia apa dia? Dia tak bercakap kecuali benda baik-baik. Itu saja. Dia kata selama 3 hari aku nampak itulah. Kata dia falamma madha as-salisu. Dia kata apabila menjelang hari ketiga, aku panggil kawan ni. Aku kata dekat dia, aku kata sesungguhnya aku bohong kat kamu. Aku tak berkelahi pun dengan mak aku tak berkelahi pun dengan pak aku. Cuma aku ni rasa nak tahu hang siapa. Sebab dia kata Nabi SAW, Nabi tengah nak buat kuliah, tiba-tiba Nabi stop. Nabi kata ahli syurga nak masuk. Ahli syurga ni dia masuk, dia nanti pegang kasut belah tangan kiri. Setiap kali Nabi kata ahli syurga nak masuk, muka hang mai. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, aku duk tengok muka hang aja. Jadi aku cemburu, aku nak tahu hang ni betul-betul siapa. Jelmaan malaikat jadi manusia ke? Hang ni siapa betul-betul, aku nak tahu. Dia kata. Jadi pasal tu aku pergi follow hang kat belakang, aku tipu hang sikit, aku kata aku ni berkelahi dengan pak aku, lepas tu aku pergi menumpang rumah hang. Sebenarnya aku tak berkelahi, cuma aku nak tahu hang siapa. Pasal bila Nabi kata ahli syurga nak mai muka hang, ahli syurga nak mai muka hang. Jadi hang boleh bagi tahu dekat aku, lain daripada amalan yang aku nampak hang buat ni, ada tak ada satu amalan lain yang hang sembunyi daripada aku? Kawan ni yang Nabi kata ahli syurga ni, dia kata dekat sahabat Nabi ni, dia kata apa? Dia kata ma huwa illa ma ra'aita. Dia kata tak ada amal apa kecuali yang hang tengok tu lah. Dia kata aku tak ada satu amalan yang nak sorok ke orang. Pasal Islam ni bukan agama sorok, Quran ni bukan jenis sorok, hadis bukan jenis sorok, sunnah-sunnah Nabi bukan jenis sorok. Dia jenis kita open lagu tu ke orang. Nak zikir tak payah sorok. Apa yang hang tengok lagu tu lah. Nak kata lebih tak, nak kata korang tak, kod aku ada tetamu, aku buat lebih sikit. Bila tak ada tetamu, aku pekorang tak. Aku jalan macam aku biasa juga. Lagu tu lah. Abdullah bin Amr bin Al-As bila dengar dia kata lagu tu, dia kata tak apa, kalau macam tu aku nak balik. Abdullah bin Amr bin Al-As dia heran lah, pasal apa Nabi kata dia ni ahli syurga? Sebab kalau tidur dengan zikir, dia pun tidur dengan zikir juga. Kalau ambil ayat sembahyang bagi elok, sahabat-sahabat lain pun ambil sembahyang bagi elok juga. Kalau sembahyang bagi elok, sahabat-sahabat lain sembahyang elok juga. Kalau bercakap benda baik-baik, sahabat lain semua bercakap benda baik-baik. Tapi apa kelebihan kamu ni? Kami hak duk mengaji bertekun dengan Nabi pun, Nabi tak tunjuk dengan jari dia ni masuk syurga. Mai kat hang ni. Betul-betul hang siapa? Kawan ni kata tak ada siapa lah. Macam mana hang tengok lagu tu lah aku.
Maka Abdullah bin Amr kata pada kawan ni, dia kata tak apa, aku nak balik dah. Bila Abdullah bin Amr nak balik, kawan ni tahan dia sat. Kawan ni kata dekat dia, dia kata, ma huwa illa ma ra'aita ghairi anni la ajidu fi nafsi syarran li ahadin minal muslimin. Dia kata betul-betul amalan aku macam hang tengoklah. Kalau nak ada lebih sikit, dia kata satu aja. Aku sebagai orang Islam, aku jaga dalam hati aku tak ada pi busuk perut, dan aku tak ada pi niat jahat pada mana-mana orang Islam yang Allah bagi nikmat pada dia. Hak tu aku jaga. Setiap kali orang Islam ni Tuhan bagi nikmat, la ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Aku pasti aku tak kianat kat dia. Kalau nak ada benda hang tak nampak, yang tu sajalah. Lain macam hang nampak. Cuma aku pastikan bila ada satu orang Islam boleh nikmat, boleh kebaikan, aku tak busuk perut, aku tak ada hasad dengki. Bila aku jumpa dia lagi, aku tahniah kat dia lagi, aku tumpang seronok dengan nikmat yang dia dapat. Dan bila dia susah, aku tumpang susah sama, aku bantu dia. Yang tu saja kalau nak ada pun. Apabila Abdullah bin Amr bin Al-As balik jumpa Nabi, Nabi kata kat dia, Nabi kata pi mana sampai 3 hari tak jumpa. Dia pun cerita, dia pi mana, dia pun cerita A sampai Z. Bila dia cerita, kawan tu kata macam tu. Dia cerita kat Nabi, dia kata kawan tu kata, ya Rasulullah, dia jaga tak busuk perut kat siapa-siapa. Bila Nabi dengar Abdullah bin Amr cerita apa yang sahabat tu kata, terus Nabi kata sepatah. Nabi kata huwallazi la utiqu alaih. Nabi kata yang itulah yang semua orang tak boleh buat, menyebabkan Tuhan bubuh di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nampak tak hadis ni? Bukan nampak saya, hadis tu nampak tak? Bila Abdullah bin Amr bin Al-As cerita dekat Nabi, cerita ya Rasulullah, 3 hari aku tak main ni pasal aku pergi tumpang rumah kawan ni, pasal aku nak tahu dia ni siapa. Bila hang kata ahlu syurga nak masuk, muka dia mai, jadi aku nak tahu siapa dia, aku nak tahu amalan dia. 3 hari aku tidur rumah dia, dia macam mana kita biasa aja. Bahkan aku pun puasa Isnin dengan Khamis, aku bangkit sembahyang tahajud, dia tak bangkit pun. Aku tanya dekat dia, aku duk fikir apakah amal yang dia buat lain daripada ni. Dia kata tak ada, kecuali dia kata dalam hati dia, dia tak ada ingat buruk pada mana-mana orang Islam. Bila dia cerita takat tu, terus Nabi pegang. Nabi kata huwallazi la utiqu alaih. Nabi kata yang itulah Nabi kata bersih hati, tak ada niat jahat pada orang. Yang itulah satu amalan yang bukan semua orang boleh buat. Nabi kata ramai orang semayang tahajud, ramai orang boleh puasa, ramai orang boleh berzikir, ramai orang boleh ambil wuduk, ambil semayang dan sebagainya, tapi tang busuk perut, ingat jahat ke orang, berjalan macam biasa. Yang ni Nabi kata bukan semua orang boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok Nabi kata tu sungguh memang bukan semua orang Islam boleh ada baik sangka sama-sama Islam. Sama-sama menega ni, dia buat kianat kat kawan ni. Sama-sama Tuhan bagi nikmat, dia tengok jadi pedih mata. Sama-sama Tuhan bagi nikmat ni, Tuhan jurus ni sama-sama, tapi dia rasa pasal apa lebih daripada aku ni, dia rasa lagu tu. Tapi tang semayang dia mai, tang kuliah dia mai, khutbah jemaah dia dengar, hari Khamis malam jemaah dia muka depan sekali baca Yasin. Tapi tang busuk perut, tang kianat, tang nak perjatuh orang, tak boleh tengok orang ada nikmat lebih daripada dia, dia juga nombor 1 ke depan. Maka Nabi SAW kata, Nabi kata benda ni bukan semua orang boleh ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, kita kadang-kadang menilai orang ni, kita nilai dengan salah. Kadang-kadang penilaian kita, sahabat ni siapa pun tak kenal dia, tapi Allah bocorkan rahsia hati dia dekat Nabi. Allah bocorkan rahsia betapa dia ni satu sahabat yang begitu baik sebenarnya. Dan sememang pun semua sahabat Nabi ni begitulah orangnya. Buatlah siapa pun, semua baik-baik. Yang jahat ni bukan sahabat. Yang jahat ni bukan orang beriman. Yang jahat ni bukan orang yang duduk satu kelip dengan Nabi. Yang jahat ni golongan munafik.
Tapi sahabat yang mereka duduk dalam tarbiyah Nabi, mereka jadi anak didik Nabi, inilah orangnya. Dari segi dunia mereka ni tak kaya sangat, boleh kira dengan jari. Sahabat-sahabat yang mewah, yang senang, yang kaya raya ni boleh bilang dengan jari. Seperti mana Abdul Rahman bin Auf, dia ni kaya. Seperti mana Osman bin Affan, dia ni kaya. Tapi dalam duk kaya tu, zuhud, takut dekat Allah ni tak tahu nak abang. Sayyidina Osman bin Affan, satu orang kaya, siapa tak kenal dia? Dia berjalan di atas kubur, dia berjalan di kawasan tanah perkuburan, tiba-tiba dia berdiri. Dia berdiri dalam keadaan macam terpacak lama lagu tu. Tiba-tiba dia menangis. Sahabat-sahabat tanya, pasal apa ya Amirul Mukminin? Dia kata, sesungguhnya aku biasa lalu dengan Nabi di kawasan ni, dan Nabi berdiri dan Nabi menangis. Lepas tu Nabi kata, kubur ini adalah rumah yang awal sementara kita nak sampai pada akhirat. Dia satu orang kaya, dia satu orang korporat, dia satu orang yang ada harta dan sebagainya, tapi jiwa dia terendam dan tercelok dengan agama. Dia tak jadi sombong, kekayaan tu tak masuk dalam hati dia. Dia betul-betul bukan nak kaya, tapi kerana dia bertakwa dengan Tuhan, Tuhan bagi senang atas dunia ni. Tapi jiwa dia cukup lembut, jiwa dia cukup sensitif dengan akhirat ni. Bukan semua orang kaya di akhir zaman boleh jadi macam tu. Kadang-kadang bukan kaya tara mana pun, meniaga burger pasal malam aja, tak ada sembahyang. Baru meniaga tepi-tepi jalan lagu ni saja, tak ada nak mengaji, tak ada nak. Agama pun letak dalam parit je. Banding dengan Sayyidina Osman, banding dengan Abdul Rahman bin Auf. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf kaya raya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila Abdul Rahman bin Auf masuk ke Madinah dengan binatang-binatang ternak dia, nescaya Madinah akan ditutup dengan debu-debu binatang ternak Abdul Rahman bin Auf. Hilang pandangan Madinah. Nak habang kata dia masuk tu dengan binatang ternak yang begitu banyak. Dia ni orang kaya. Tapi dia satu manusia, bila bercakap pasal akhirat, bila bercakap pasal mati, bila bercakap pasal kubur, bila bercakap pasal mungkar dan nakir, dialah manusia yang pertama berkaca ayat mata sampai dia menangis tu nampak badan dia berenggut. Ni yang kata sahabat Nabi. Kita bila kita duduk mengaji siang malam pagi petang, kita nak canai hati kita jadi macam tu lah. Kita siapa pun, kita main mengaji, kita kaya ke, kita miskin ke, kita siapa pun, tujuan kita main mengaji, kita nak celok, kita nak brainwash hati kita ni, biar dia bila dengar akhirat dia jadi berenggut. Wajilat qulubuhum, tersentuh hati kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia sahabat tadi ni segi dunia tak ada apa pun, tapi Allah nilai hati budi dia, Allah nilai. Maka penilaian yang betul, penilaian yang sebenar bukanlah penilaian pada harta kekayaan. Sebab benda ni semua ni kita suka tak suka, nanti mai satu hari kita kena tinggal dia. Kita kaya macam mana pun, akhirnya kita mati. Mati tu kita tak boleh letak harta kita dalam kubur, semua akan dipesakai oleh waris-waris kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Al-Abbas Sahlin bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, kata dia, marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalis, ma ra'yuka fi hadha? Faqala rajulun min asyrafin nas, hadha wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa'. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadha? Faqala ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin, hadha hariyun in khataba la yunkah wa in syafa'a alla yushaffa' wa in qala alla yusma' liqawlih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadha khair min mil'il ardi misli hadha, atau kama qala, muttafaqun alaih. Ini pula hadis riwayat daripada Abi Abbas Sahlin bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu.
Tuan-tuan, nama sahabat ni kadang-kadang kita tak biasa dengar. Dia nama dia pelik, kadang-kadang kita tak biasa dengar. Kita tak biasa dengar ni Abu Bakar, Umar, Osman, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Lain kita tak biasa dengar. Pasal kita pun jarang mengaji. Lain kita tak biasa dengar. Pasal kita main mengaji pun tidur tu lagi lama daripada kita dengar. Nama-nama besar di kalangan sahabat ni jarang kita dengar. Maka sahabat ni dia nak menceritakan satu kejadian berlaku di zaman Nabi. Dia kata satu hari kami duduk macam mana satu grup dengan Nabi, tiba-tiba marra rajulun, tiba-tiba lalu satu orang. Kami tengah duduk bersama Nabi. Sahabat depa suka duduk bersama Nabi. Sahabat ni tak boleh renggang dengan Nabi. Sahabat ni depa ni Allahu akbar. Renggang dengan mak tak apa lagi, renggang dengan bini tak apa lagi, renggang dengan anak pinak tak apa lagi. Renggang dengan Nabi ni satu benda yang mengurih hati, yang kata sahabat. Bila tak tengok muka Nabi, bila tak tengok ayak mata Nabi, tak tengok ayak muka Nabi, tak nampak biji mata Nabi, tak tengok bayang Nabi ni, dia gelisah satu hari, yang kata sahabat. Macam kita tak isap rokok satu hari, dia jadi tak tenang, jadi gelabah tangan, ketak, jadi macam Parkinson. Dia kata, hang pasal apa? Parkinson ke? Dia kata, dah tak kena rokok lagi. Mau jadi macam tu. Nabi SAW dengan sahabat ni dia cukup mahabbah, dia wujud rasa cinta, mencintai. Ukhuwah tu, saudara, hubungan saudara tu tinggi. Sampai Allah cerita dalam Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah bersama Muhammad ni orang-orang yang beriman, yang tegas kepada golongan kufar, dan mereka ni nampak kasih sayang sama-sama mereka. Maka sahabat mereka akan cari masa kok mana pun nak tengok muka Nabi juga, kok mana pun nak tengok Nabi. Sibuk macam mana pun, niaga laris macam mana pun, nak pergi keluar macam mana pun, Nabi jumpa dulu. Yang kata sahabat, Nabi ni segala-gala dalam hidup. Nabi canai hati mereka, Nabi cuci hati mereka, sampai dalam hidup mereka ni keutamaan nombor satu Allah dan Rasul. Mereka sanggup tinggal kekayaan dunia semata-mata nak dengar cakap Allah dan Rasul. Kita biasa dengar satu sahabat nama Wahab bin Qabus. Wahab bin Qabus. Qabus bukan kabuih kita ni, Qabus. Dia usaha berjalan daripada negeri dia, negeri Syam. Dia masuk Islam di sana. Bila utusan Nabi pergi ke negeri dia, bawa Islam, dia pun menerima Islam. Lepas tu dia main dalam hati dia, aku teringinlah nak tengok muka Nabi ni lagu mana. Maka dia pun main dengan barang dagangan dia, dengan binatang ternak, dengan tujuan nak duduk di Madinah, nak berniaga di Madinah. Dalam perjalanan duk mai tu, kebetulan masa tu katanya Nabi turun pergi perang. Dia hari itulah dia main nak tengok Nabi. Allah takkan Nabi pergi perang. Wahab bin Qabus masuk Islam tapi tak biasa tengok lagi muka Nabi. Teringin nak tengok sekali muka Nabi. Dia pun kata, tunggu sat lagi Nabi balik. Dia kata, tak boleh tunggu, aku mana boleh tunggu, kekasih Allah duk perang, mana boleh aku duduk dengan binatang ternak ni. Dia kata, hampa ambil semua binatang ternak, tunjuk jalan Nabi perang di mana. Dia masuk dia cari jalan tak mana Nabi perang. Akhirnya dia terserempak dengan Nabi dalam peperangan. Daripada jauh dia tengok muka Nabi, dia kata, Masya Allah, nikah yang katakan Rasulullah. Dia kata, Masya Allah, nikah Rasulullah. Yang bila aku mengucap, aku sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ni ke Muhammad, muka begitu jernih, hayak muka jernih. Tengok muka tu, betul muka dia bagi tahu kata dia memang benar-benar Rasulullah. Dia mai rasa bertakung ayak mata, dia mai rasa syukur pada Allah, dia mai rasa sedap. Sampai dalam hati Wahab bin Qabus ni kata apa? Kalau aku mati lah ni pun tak apa dah. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala datang satu anak panah daripada jauh, tembak tengah belakang dia, tersungkuk mati dia. Yang kata Wahab bin Qabus, kita haduk mengaji tiap-tiap malam, siang malam, pagi petang, dia mai tak rasa lagu tu. Kalau kita rajin buka kitab, duk mengaji, tapi dia tak boleh tembak, hati kita ni tak boleh tertembak untuk sayang pada Nabi, habis makna lah kita mengaji, tak ada makna.
Kita mengaji bukan nak erti fiqh saja, kita mengaji bukan nak erti tasawuf saja, bukan nak hafal sifat 20 saja, nak melahirkan sayang dalam hati ini kepada Allah dan Rasul. Itu tujuan kita mengaji. Pasal kalau nak melahirkan manusia bijak, orang dulu lebih bijak daripada orang lah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya, mereka ni bukan saja ulama fiqh, bukan saja tokoh agama di dalam satu-satu mazhab, bahkan cinta mereka pada Islam, cinta imam-imam mazhab ni kepada Allah dan Rasul terlalu tinggi. Imam Malik terbukti sayang dia, cinta dia dekat Allah ni tak tahu nak abang. Imam Malik mengajak di Masjid Madinah. Dia nanti duduk pakai serba putih, duduk di Masjid Madinah. Dia nanti pakai wangi-wangi. Imam Malik ni dia suka pakai wangi-wangi. Sebelum dia mengajak, dia nanti tengok makam Nabi, lepas tu baru dia mengajak. Orang tak pernah nampak Imam Malik rahimahullahu ta'ala naik apa-apa kenderaan di atas bandar Madinah. Tak biasa nampak. Kok nak naik unta sekali ke pergi sembahyang jemaat, kok naik kuda ke, naik keldai ke, tak biasa nampak. Maka orang tanya kepada Imam Malik, awak pasal apa yang suka lebih berjalan? Dan bila Imam Malik berjalan di bandar Madinah, ada riwayat menceritakan dia tak pakai kasut. Dia tak pakai kasut. Orang tanya ke Imam Malik, awak ada hadis ke yang kata berjalan di Madinah ni kena pakai kasut, tak payah pakai kasut? Awak ada hadis ke yang menceritakan afdal kita tak naik binatang ni semua? Imam Malik bagi satu jawapan, yang jawapan tu menampakkan dia terlalu sayang dekat Rasulullah. Imam Malik kata apa? Mungkinkah aku naik kenderaan yang tapak kaki kenderaan tu menginjak bumi Madinah, yang di bawah bumi Madinah ni ada jasad kekasih Allah? Satu jawapan yang luar biasa. Mungkinkah aku berkasut di atas Madinah ni, sedangkan di bawah tapak kasut aku ni ada tanah, yang tanah tu menyimpan jasad kekasih Allah? Mungkinkah, gamakah aku nak pijak jasad dia? Luar biasa jawapan Imam Malik. Tuan-tuan, jawapan-jawapan macam ni, dia bukan jawapan macam lipstick. Dia jawapan daripada tembakan kasih sayang dia, tembakan iman, kefahaman yang Tuhan bagi tu. Dia tembak satu jawapan yang kita dengar ni, kita Masya Allah, kita kata memang dia sayang sungguh dekat Allah dan Rasul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tujuan kita duk mengaji. Kita kadang-kadang menerima mazhab Syafi'i, kita menerima mazhab mereka ni, tapi kita tidak menerima macam mana mereka sayang Allah dan Rasul. Kita pinggirkan, kita tak mau baca. Yang kita nak baca fiqh mereka aja. Kalau dah ambil ayat semayang, apakah perkara-perkara membatalkan ayat semayang, aku tak mau tahu mazhab lain, aku nak Syafi'i aja pasal aku Syafi'i. Tapi dia tak pernah baca macam mana takwa Imam Syafi'i, apa pasal Imam Syafi'i pergi letak dan di takwa itu menjadi syarat sah kepada rukun khutbah jemaat. Pasal apa? Dia tak mau baca. Yang dia tahu bila aku khutbah mesti ada 5 rukun, salah satunya sebut dengan mulut, ittaqullah, ittaqullah. Dia tak mau baca apa pasal Imam Syafi'i pi sumbat ittaqullah tu satu rukun daripada khutbah jemaat, menggambarkan betapa Syafi'i itu sendiri dia takut pada Allah Ta'ala. Ini masalah kita kadang-kadang. Kita menerima ilmu-ilmu daripada ulama besar-besar ni, kita menolak akhlak mereka, kita tolak macam mana hubungan mereka dengan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat Nabi ni bukan saja mengaji, tapi mereka membina ni. Hak ni kita cuba nak ubah. Kita bukan saja nak mengaji, tapi nak membina rasa sayang tu. Kita bukan saja nak dengar cerita pasal mati, tapi nak membina rasa aku takut dengan mati, nak bina rasa tu. Yang ni kita duk kena tarbiyah hari-hari, duk kena mai dengar ilmu hari-hari. Dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau cerita pasal mati, tak payah mai ke surau. Di kedai kopi orang boleh cerita lagi sekan. Dia boleh sembang, tangan duk katuk meja ni, cawan terangkat daripada piring, naik turun, dia boleh cerita lagu tu. Tuan kedai boleh huruk dada, ya Allahu Akbar, pecah pula cawan aku satu. Dia boleh cerita lagi semangat daripada kita cerita, tapi dia satu manusia yang tak tahu apa dan tak ada persiapan apa untuk mati. Kita tak mau melahirkan manusia-manusia yang pandai bercakap, tapi dia tak boleh menjiwai apa dia cakap.
Maknanya kita duk baca hadis, kita duk baca sirah Nabawi, tujuan ni lah. Apa betul Nabi boleh pergi bubuh dalam hati mereka ni? Mereka boleh jadi manusia, faham Islam, faham semua. Kita faham bab taharah, kita faham bab tasawuf, tapi kita sendiri tak boleh sayang pada Allah dan Rasul. Pasal apa jadi macam tu? Mengaji sampai luar negeri. Kadang-kadang di belakang ni hebat, sijil, master, MA, PhD, doktor dan sebagainya, tapi sifat tawaduk tak ada pula. Sahabat yang kita baca tadi yang Nabi kata ahli surga, bukan ada MA pun, bukan ada BA pun, bukan ada doktor dan sebagainya. Dia satu orang kampung, tapi Nabi isytihar dia pasti masuk syurga. Kita bukan nak melahirkan keping-keping sijil saja, kita nak melahirkan jiwa yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi SAW nak tarbiyah kita lagi sekali. Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba marra rajulun, tiba-tiba lintah satu orang lelaki lintah. Bila kawan ni lintah, Nabi kata dekat sahabat yang duduk dengan Nabi kata, ma ra'yuka fi haza? Nabi kata, kawan yang lintah tadi, hampa kenal tak kenal siapa dia? Hampa ingat dia ni orang lagu mana? Nabi tanya kat sahabat, Nabi minta komen sahabat tentang kawan yang lintah ni. Tiba-tiba seorang sahabat bangkit, dia kata, rajulun min asyrafin nas. Dia kata, ya Rasulullah, kawan yang lintah tadi ni tak usah cakap lah. Dia ni orang dianggap mulia dalam kampung ni. Dia ni satu orang dianggap mulia. Dia ni ya Rasulullah, wa hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkah. Kawan yang hang tanya kami ni, dia ni lagu mana? Dia ni asyrafun nas, dia ni orang bagus. Orang taman pakat kata dia bagus ya Rasulullah. Yang tu saya tambahlah, tak ada dalam hadis. Orang kampung pakat kata dia bagus ya Rasulullah. Dia ni kalau meminang anak siapa mesti dapatnya. Pasal apa? Pasal dia ni terkenal. Dia ni jangan habang lah, 5 tahun sekali lepas beras kat kami, 5 tahun sekali bagi kain pelekat dekat kami. Dia ni satu orang bagus. Lepas 5 tahun tak nampak, 5 tahun pula dia mai bagi beras pula kat kami. Dia ni lagu tu ya Rasulullah. Dia ni orang cukup bagus lah. Cukup bagus dia ni, cukup bagus. Kalau siapa-siapa, kalau dia ni pergi minta anak siapa-siapa, pasti dapat ya Rasulullah. Wa in syafa'a an yushafa'. Kalau dia minta tolong, semua orang tolong. Dia ni orang kaya, dia ni bagus, dia ni suka tolong orang. Kalau orang minta tolong, kalau dia pergi minta tolong susah macam mana ke, semua berebut, bukan kata nak tolong, berebut nak tolong dia. Fasa kata Rasulullah, Nabi pun diam, tak kata apa. Tiba-tiba summa marra rajulun akhar, tiba-tiba lintah pula satu sahabat lain, lintah pula satu orang kedua. Faqala lahu, Nabi kata pada sahabat, Nabi kata, ma ra'yuka fi haza? Ni kawan nombor 2 ni lagu mana pula? Kawan nombor 2 ni macam mana pula? Lintah pula kawan yang kedua. Kawan pertama ni dia duk puji melangit lah. Oh, dia ni bagus, dia ni baik, dia ni pantai isap okok petik lepas kat kami satu, dia bagi jahanam jantung, dia bagi jahanam jantung kami. Dia ni bagus ya Rasulullah. Dia ni cukup bagus punya orang. Enggak. Dia ni cukup. Kita bagi A1 dekat dia. Kan dia ni baguslah, minang anak siapa mesti dapat, itu kami garanti lah. Kalau dia minta tolong tengah-tengah malam pukul 3, pukul 4, orang pakat berembah nak tolong dia. Nabi bila dengar komen lagu tu, Nabi tak kata apa, Nabi diam. Dengan kehendak Allah, lintah mai satu orang. Satu orang yang kedua pula lintah. Nabi kata pada sahabat, ma ra'yuka fi hadza? Kawan ni lagu mana pula? Sahabat kata, wallahi ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Allah, dia ni tak ada apa. Dia ni nobody, bukan somebody. Kawan tadi ni somebody. Dia ni nobody. Dia ni pakiak lagu kami jugalah. Dia ni pakiak. Dia mai kuliah pun, tabung lalu dia lena, tabung pi dia jaga. Dia lagu ni ya Rasulullah. Dia orang biasa. Dia ni pakiak punya orang. Dia ni tak masuk jumlah punya orang. Kalau buat mesyuarat tak panggil dia pun tak apa. Dia mai pun tak untung apa. Enggak, dia ni fuqara'il muslimin. Dia ni kira orang pakiang. Daripada orang Islam ni dia termasuk pakiang. Dia ni ya Rasulullah,
hadza hariyun in khataba la yunkah. Kami berani garanti kalau dia pergi minang anak siapa-siapa mesti tak dapatnya. Pasal dia ni pakaian. Dia tak usah duk pinang lah. Pinang anak siapa la yunkah, tak ada siapa nak menikah dengan dia. Wa in syafa'a alla yusyafa'. Kalau dia minta tolong dekat orang, tak ada siapa nak tolong dia. Kawan orang kaya tadi ni baru batuk aja dia terpa mai tanya pasal apa. Baru batuk, isap okok terlepih asap pergi keluar kot mata, tak keluar kot hidung. Selalu dia keluar kot hidung. Hari tu dia pergi tembak keluar kot mata, melupuk pedih mata, duk batuk kah batuk. Dia terpa lah tanya, awak kena jantung kah? Jantung lagu mana? Paru-paru lagu mana? Tanya, wahai kawan tu orang kaya. Mai dekat kawan nombor 2 ni miskin, memang batuk sungguh, memang sakit sungguh, duk batuk sampai engkong nak jatuh atas lantai. Siapa tak tanya? Dia jadi macam tu. Ni orang kaya ni orang pakat nak tolong, orang susah ni siapa pun tak mau tolong. Dia jadi macam tu pula. Nabi dengar sahabat komen, sahabat kata dia ni orang susah ya Rasulullah, minang anak siapa pun tak dapat ya Rasulullah. Dia ni pula satu orang yang kalau dia minta tolong tak ada siapa nak tolong dia. Wa in qala alla yasma'u liqaulihi. Kalau dia pergi bercakap lah, tak ada siapa nak dengar cakap dia. Ni kawan nombor 2 ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dengar sahabat komen tentang 2 orang ni, terus Nabi bersabda. Nabi kata, hadza khair min mil'il ardi wa misli hadza. Nabi kata, aku nak kata sepatah, kawan nombor 2 ni, kawan yang hampa kata si pakiak ni, kawan yang hampa kata kalau dia meminang anak orang tak teringin nak ambil dia buat menantu. Kawan ni Nabi kata haza khair. Dia ni aku nak bagi tahu kat hampa, dia lebih baik daripada dunia dan seisi dunia di sisi Allah. Hadis tu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama kata hadis tu hadis sahih. Rupanya sahabat duk menilai dari segi sudut keduniaan. Daripada sudut yang ada ni, Nabi pula menilai dari segi hubungan kawan ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kawan tu iyalah dia tolong orang, iyalah 5 tahun sekali dia bagi beras, tapi dia tak ikhlas. Memang dia tolong, memang ada hari tertentu dia lepas kain batik nasi lemak RM2.5 bagi kat hampa, duit RM50. Kawan mana jangan tanyalah. Kan? Nabi duk terang dalam hadis ni, Nabi duk terang biasalah, tapi dia tak ikhlas. Nabi kata dia tak ikhlas. Dia buat tu ada udang balik mi ke, ada apa balik batu ke, dia ada benda dia nak mengai. Tapi kawan yang tadi ni, dia memang tak boleh bagi pada orang pasal dia pun tak ada apa. Kawan tadi ni semua orang nak tolong dia, iyalah orang yang nak tolong dia tu berhajat pada dia. Yang nak tolong kawan yang kaya ni pun bukan ikhlas sangat. Dia nak tolong tu pasal apa? Senang. Buku tank anak dapat percuma. Pasal tu yang dia pergi tolong tu. Pasal anak sekolah menengah ni ramai. Nabi tak hurai macam tu. Yang ni saya yang hurai. Nak pergi baca dalam hadis tak ada pun buku tank. Memang tak ada lah. Saya yang hurai. Tapi kawan nombor 2 ni yang hampa kata mina anak pun tak dapat, yang hampa kata fuqara, yang hampa kata dia bercakap orang tak mau dengar, yang hampa kata tak ada siapa nak tolong dia, dia lebih jauh bertakwa daripada kawan had mula. Ketakwaan dia lebih baik daripada dunia dan perkara yang memenuhi dalam dunia ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini hadis kedua tuan-tuan. Kita tolak pergi ke depan nak bagi tahu kata penilaian kita banyak salah selama ni. Kita duk menilai orang tak betul. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, "Inna imra'atan sauda kanat taqummal masjid aw shabbah fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adhantumuni faka'annahum sagharu amraha aw amrahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dulluni ala qabrih fadulluhu fasalla 'alaiha summa qala inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha
wa anna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim, muttafaqun alaih. Ini juga hadis sahih. Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan, dia kata anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid. Dia kata ada satu orang perempuan, ada satu orang, dia kata dia ni rajin berkhidmat dalam masjid Nabi. Ada satu orang, dia ni rajin khidmat dalam masjid Nabi. Dia suka sapu dalam masjid Nabi, dia suka apa khidmat dia boleh bagi, dia bagi. Tapi dia ni kami tak pasti dia laki-laki ke dia perempuan, kami tak pasti. Ada sahabat kata laki-laki, ada sahabat kata tak pasti. Tapi yang penting ada satu orang zaman Nabi, dia suka bagi khidmat sebagai siyak. Tuan-tuan, kerja sebagai siyak ni pahala besar. Nah, yang orang bukan favourite lah, bukan favourite jadi siyak ni, pahala besar kalau dia buat tu ikhlas. Tuan-tuan, siapa larat nak khidmat pergi cuci jamban ni, siapa larat? Mereka kerja siyak lah. Nak kena maki pun deras, pahala pun deras. Orang mai tengok masjid tak buka lagi, orang maki siapa? Maki siyak. Orang tak maki kat Tok Imam, tak maki kat Tok Bilal, orang tak maki kat pengurusi. Patut pengurusi pun mau kena maki juga. Hang jadi pengurusi apa duk main sembahyang lambat? Nah, hang jadi pengurusi lagu mana? Ada pengurusi bersembahyang pun tak mai, jemaat pun tak mai, raya aja mai. Lebih kurang boya kubang di mana ke, boya bujang senang di Sarawak. Ada mesyuarat baru nampak muka dia. Tapi siap ni kira dia duk kena dabuh lah. Saat ni buat makan lagu mana ke, yang nak pi basuh, nak pi mop lantai balik, ini kerja siap lah. Ini semua kerja siap. Ada satu siap zaman Nabi, dia suka bagi khidmat. Tiba-tiba Nabi SAW lama Nabi tak nampak dah. Maka Nabi tanya pada sahabat, Nabi kata, mana kawan kita ni? Hak duk rajin nampak sejadah ni. Tuan-tuan boleh rasa orang ada tak ada ni, boleh rasa. Selalu kita duk pergi mengajar, dia ada. Kerana dia ada, adalah mineral water atas meja. Tiba-tiba 2 kali kita pergi, air tak ada. Fahamlah kata dia tak ada. Dia ni buka air, dia tuang, takut ustaz batuk boleh langgah minum. Jadi 2 kali duk pergi mengajar, dia tak ada. Air pun ustaz miss lah. Boleh duk batuk kong ni, hak duk mengaji boleh buat pekak badak lagu tu aja. Yang ustaz batuk 3 kali, hang fahamlah air tak ada. Takkan nak kena habaq, oi air mana? Dia buat tak faham lagu tu aja. Tak apalah, selingan saja benda tu. Malah ni ada ayat, kita tak kata apa. Kan? Jadi Nabi tanya, mana siyak kita ni? Pergi mana siyak kita ni mana? Bila Nabi tanya siyak kita pergi mana, faqalu, sahabat kata mata, dia mati ya Rasulullah. Nabi tanya, mana kawan kita ni? Mana kawan kita suka khidmat kerana Allah ni, mana dia? Tiba-tiba sahabat kata, ya Rasulullah, arwah dah mati dah. Cara sahabat kata dia mati tu, cara jawab kat Nabi. Bila Nabi tanya mana dia, sahabat kata dia mati tu, ayat yang sahabat guna tu macam sahabat ni faka'annama sagharu amraha, macam sahabat mengecilkan kematian dia. Allah, siap aja mati pi, banyak lagi boleh cari cara tu. Nabi kata, mana siap kita? Dia pun kata, mati ya. Cara habaq dia mati tu macam pandang kata dia ni tak ada apa. Nak abang buat apa? Kalau wakil rakyat mati, tak apalah kita abang sepasal. Allah siap aja mati, tak apa, kami boleh buat kerja tu. Cara sahabat tu macam pandang rendah dengan mati dia. Nabi SAW kata pada sahabat, afala kuntum azantumuni, pasal apa yang tak beritahu kat aku dia mati? Pasal apa tak abang kata dia mati? Pasal apa yang hampa rasa dia mati ni kecil? Hampa tahu tak sumbangan dia besar? Ni kalau dia tak main cuci lantai kita duk semayang ni, kotor Nabi kata. Kerana dia duk khidmat ni Masjid Nabawi jadi bersih. Malaikat ribu-ribu duk cerita kata dia khidmat di depan Tuhan.
Nama dia sangat terkenal di langit sana. Nya hampa boleh rasa sumbangan dia tak besar? Nya hampa boleh jawab kat aku ni, jawab macam nak mengecilkan dia? Pasal apa tak abang kat aku kata dia mati? Nabi kata pada sahabat, dulu ni ala qabrihi. Lah ni juga Nabi kata, tunjuk mana apa tanam jenazah dia. Aku nak tengok kubur dia. Nabi kata pada sahabat. Pasal apa? Pasal Nabi bila layan orang, Nabi tidak melayan rendah dengan tinggi. Nabi tak melayan kerana dia tak layan lagu tu. Nabi layan ni sama kata. Hang mailah lagu mana pun, aku layan macam biasa. Aku layan macam biasa. Sampai Nabi kata, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tak ada beza orang Arab dengan orang bukan Arab, kecuali orang yang bertakwa. Hang mailah macam mana pun, tapi kalau hang tak bertakwa, hang tak masuk dalam lautan rahmat Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW fadallahu fasalla alaih. Nabi pergi semayang di atas kubur dia. Lepas Nabi semayang di atas kubur dia, Nabi kata sepatah, Nabi kata, anna hadhil qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Nabi kata, hampa tahu dah, yang dikatakan kubur ni dia gelap untuk semua orang. Siapa pun masuk kubur gelap. Hang rakyat ke, hang raja ke, hang sultan ke, hang siapa pun masuk kubur, zulmatun ala ahliha, kubur gelap. Bukan sah kata kita ada title, kita ada something, kita ada publicity, orang kenal kita masuk kubur, dia jadi cerah. Dah, kubur ni gelap. Siapa mati pun yang dikatakan kubur ni, Nabi kata mamlu'atun zulmah ala ahliha, dia gelap. Kata Nabi SAW, wa inna Allah Ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaiha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencerahkan kubur dia dengan kita semua semayang di atas dia. Hadis itu hadis sahih. Sepakat ulama kata hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan. Habis tak ada satu benda kita tahu malam ni. Apa dia? Macam mana Islam ajak kita menilai orang. Malam ni kita tahu. Berdasarkan hadis mula hak panjang kita baca tadi, lepas tu mai pula hadis kedua, masuk pula hadis ketiga, kita telah tahu peradaban di dalam Islam untuk menilai manusia. Jangan nilai orang ni kerana sekali aja kita jumpa dia, lepas tu kita pergi nilai dia. Kita tak kenal dia, kita tak biasa sembang dengan dia, kita tak biasa bercampur dengan dia, kita tak tahu susah senang dia. Tiba-tiba kerana sekali kita dengar dia cakap, lepas tu kita buat satu kesimpulan, kita kata dia tak bagus. Jangan. Islam tak ajak penilaian lagu tu. Dan segala keduniaan yang dia ada ni bukan satu penilaian untuk kata dia baik dah. Manusia yang baik, manusia yang bagus ni adalah manusia yang dia boleh menyerahkan diri dia mutlak kepada Allah untuk taat sebagai abdi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia baik, dia siapa pun. Hadis ni dia ajak kita, dia tengah duk bagi tahu pada kita, ini cara menilai manusia. Bukan pasal dia biasa tolong kita, bukan pasal dia biasa bagi makan kita, kita biasa sesak hari tu ni, dia biasa bantu kita sikit. Dengan itu kita menyatakan dia telah elok. Sedangkan dia tak semayang, dia tak tutup aurat, dia tak puasa, dia menghina Islam banyak. Kerana satu juzuk dia biasa bantu kita, kita terus kata dia bagus. Sedangkan banyak kesalahan dia, kita pejam mata lagu tu saja. Ini bukan cara Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi pasal itu Islam kita tak akan tahu dia kalau kita tak belajar, kalau kita tak mengaji. Islam ni kita tak akan faham dengan cara semudah tu. Pasal tu kita nak pengajaran yang kedua kita nak ambil daripada apa kita baca malam ni, kita nak kita memahami Islam, bukan saja kita faham benda puruk yang ada dalam Islam, bab peka, bab tu sikit, bab ni sikit, bahkan kita nak memahami yang kata akhlak Islam tu lagu mana. Kita tak mau melahirkan manusia yang pandai baca kitab, tapi manusia tu juga manusia yang tidak ada akhlak. Kita tak mau lagu tu, budaya tu kita tak mau. Budaya hilang barakah dalam pengajian itu kita tak mau. Kita nak jadi manusia yang bila kita duk mengaji tiap-tiap malam ni, kita duk dicanai, duk ditarbiyah, duk diasuh, kita sedang dibajai oleh agama, kita menjadi manusia boleh hidup dengan agama dan kita boleh tolak ke tepi semua benda yang agama tak suka setelah kita dimaklumkan kata benda itu agama tak suka. Kita mau macam tu.
Kalau kita main dengar, kita tadah telinga, kita duk dengar ayat Quran, kita duk dengar hadis Nabi, duk dengar kata yang ni boleh, yang ni tak boleh, tapi lepas kita balik, kita duk buat benda tak boleh tu juga. Habis, tak ada makna. Kita tak mau melahirkan manusia macam tu. Kita nak manusia yang ikhlas dengan ilmu dia. Kerana kata Abdullah bin Mas'ud, laisal ilma bikasratir riwayah. Abdullah bin Mas'ud kata ilmu ni laisal ilma bikasratir riwayah. Ilmu ni bukanlah dengan banyak kamu boleh meriwayatkan dia. Maksud dia ilmu ni bukan sekadar kita ada kitab banyak sampai banyak almari kita ada kitab. Bukan tu saja. Tapi innamal ilmu, tapi sebenar-benar ilmu ni nurun yuqzafu fil qalbi, satu cahaya yang bila kita mengaji, Tuhan tembak masuk dalam hati, dia hinggut kita, dia paksa kita hidup dengan ilmu. Yang tu ilmu. Yang tu ilmu. Yang ni kita nak mengaji pasal ni lah. Pasal ni. Nak tahu ayat mutlak, ayat musta'amal, yang tu pun nak mengaji juga. Nak tahu kata semayang mayat ni lagu mana, yang tu pun kita nak tahu juga. Pasal ramai anak muda tak tahu semayang mayat. Mayat dia tahu, semayang dia tak tahu. Orang pegang bau dia, orang kata jom kita pergi semayangnya mati ni Pak Hang. Dia kata jangan duk melawak. Kita kata anak paling afdal jadi imam. Dia kata hang jangan duk melawak. Semayangnya ada rakaat rokok dan sujud pun aku tak tahu. Ni nak semayang tak boleh rokok, tak boleh sujud. Macam mana aku nak buat? Lagi dia tak tahu. Berapa ramai anak muda tak tahu semayang mayat. Wahai duk kerah datang situ aja, tangan aja duk kelipong Allahu akbar Fatihah, Allahu akbar selawat, Allahu akbar doa, Allahu akbar bagi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Semudah tu dia tak tahu. Tak tahu tuan-tuan, cerita tak tahu ni jangan buat pasal. Cerita tak tahu jangan cakap. Tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana tu kesimpulan yang kita boleh ambil pada malam ni ialah kita minta pada Allah, biar Allah jadikan kita ni manusia yang ada ilmu, dan kita tak jadi manusia yang dengan ilmu tu kita sia-siakan dia. Kita tak mau jadi macam tu. Apa yang kita tahu kita sampaikan pada kaum keluarga kita. Apa yang kita tahu kita sampaikan pada sahabat-sahabat kita. Ini ilmu. Kalau kita tahu satu benda, kita tak buat juga. Kalau kita tahu satu benda Tuhan tak suka, kita duk buat juga, Allah laknat hidup kita. Esok nak mati, kita nampak betapa besarnya hidup kita ni, hilang rahmat Allah. Rugi besar bila Tuhan cabut rahmat dalam hidup kita ni. Kerana itu, masa yang ada ni, kita taburlah, mailah mengaji. Mai mengaji. Tak rugi lah, tak rugi, untung akhirat banyak. Minyak motor yang kita koyak minyak motor mai ni, Tuhan bayar balik. Jangan takut, Tuhan tak pernah ambil percuma apa-apa daripada kita. Dia bagi balik. Dia bagi balik. Ni letih ni, tadi siang kita kerja dengan jam semua apa kalau lebih kurang. Mai ni, sambil duk mai ni kita tahu kata letih, mengantuk pun sebasai, lapar pun sebasai. Nampak ustaz palang kembang. Lapak punya pukulan. Dah ustaz ni gelap, dia nampak kembang pula lagi kat atas. Dia lapar jadi macam-macam. Ustaz duduk sini, dia nampak ujung sana, nampak ujung sana. Lain tak cantik dah. Lain tak cantik. Dia cerita pun dia tak masuk, duk reject, keluar aja, tak nampak dah. Dia kata mamak ni mau berhenti cantik ya. Dia duduk ingat lagu tu aja. Mana pengurusi tarik orang tua ni mai. Kan dia duduk baca kau tu. Ni mamak mana betul-betul mai ni. Dia duduk bayang kau tu. Kita duduk cerita 3 hadis, satu pun dia tak ingat. Sampai peluh mercik duduk cerita hadis ni. Bukan hadis tu dia tengok, duduk tengok. Macam biasa tengok ni mamak daging kan, mamak pasmor ke apa kan, dia duduk baca kot tu pula. Yang kita duduk cerita sampai mercik peluh, dia tak faham. Tak maulah jadi macam tu, letih. Kan? Jadi kita nak jadi satu manusia yang menerima Islam secara sempurna. Kita nak macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala akan bayar balik setiap sen yang diambil daripada kita, dia bayar. Masa kita, sihat kita, apa yang dia bagi kat kita sebagai ujian, dia akan bayar one by one kat kita balik. Tuhan tak pernah ambil percuma apa-apa daripada kita. Dia ambil anak kecil sekalipun dia bagi mati, dia bayar balik dengan ganjaran yang besar di hari akhirat. Anak itu tak akan masuk syurga sampailah kita masuk syurga, baru dia masuk syurga. Budak tu duduk menangis tepi syurga dalam hadis Nabi kata.
Sampai Allah Tuhan mengetahui. Dia tanya dekat malaikat, pasal apa budak tu dah teriak? Dia tahu pasal apa, sampai saja tanya. Malaikat kata dia teriak pasal mak pak dia tak masuk syurga. Tuhan Maha mengetahui, tapi saja dia tanya, mak pak dia ni pitang mana? Dia tahu, tapi saja prosedur. Malaikat kata, no, duduk dalam neraka. Tuhan kata, pasal apa? Dia tahu. Abanglah dia ni dan menjaga burger hari tu ni pakai long pendek. Dia dan duduk menjaga pakai long pendek sah. Dia kata hangat, dia kata senang angin masuk keluar pakai long pendek sah. Duk panjang ni hangat, dia kata. Adik, masuklah neraka sah. Oh, lagu tu kata Tuhan kata, cek tengok dia syirik dah kat aku. Cek dia tak syirik lah. Tang nikmat burger ni dia kata hang bagi, tapi cuma long pendek dia tak lepas. Tuhan kata tak apa. Budak ni pasal apa duk ria tak berhenti lagi? Malaikat kata dia tak akan berhenti selagi mana mak dia, bapa dia yang menjaga burger tu tak masuk syurga. Tuhan kata tak apa, keluarkan mak bapa dia, bagi masuk syurga. Yang penting aku tak mau dengar dia ria. Kesan daripada Sabang. Bukan kata dia ambil percuma. Tak, dia ambil anak kita, dia ambil habuan kita akhirat. Tapi dengan syarat kita kena sabar dan baik sangka dengan Tuhan. Tuhan ambil anak seorang duk melupuk macam gambar Hindu, hantuk kepala tandai bedum. Anak orang lain banyak pasal apa tak ambil, anak aku hak seorang ni pasal apa nak ambil. Bukan kata dia pumban masuk neraka tak keluar dah lagi. Di atas apanya Tuhan ambil ni, dia bayar balik. Cuma kita perbetul sikit jalan kita. Kita tobat balik dosa kita lama-lama, anak kita ganjaran Allah untuk kita. Kalau kabut kita lama-lama ni tadah tagan astagfir, aku minta ampun. Itu ada orang tu dia jahat. Dia apa dah lah. Ada orang tu dia jahat, punya duk jadi jahat ni. Buat orang tak tahu nak abang lah. Buat orang cara halui pembuat, cara kasar, buat dia tak tahu nak abang nak buat. Satu hari anak dia mati. Bila anak dia mati, dia tersandar. Luka dalam ni, sedih tak tahu nak abang. Time tu Allah nak bagi hidayah dekat dia. Tuhan bagi dia fikir sikit. Hang rasa tak sakit dengan anak mati ni? Sakit tak sakit? Bukan sakit di badan, luka dalam hati, luka dalam. Dia rasa. Bila dia tengok budak-budak duk main petang-petang di taman ni, teringat ke anak dia ni, fikiran jadi merosot. Lepas tu dia pergi jumpa kawan lama dia pula, kawan yang lama dah duk buat kerja jahat lagu dia. Tiba-tiba kawan tu baik lama dah. Jumpa kawan tu pakai kepiah, pakai kain sarung lagu nak main sembahyang. Dia pun terkejut. Dia kata, bila hang balik haji? Dia kata, aku tak pergi haji lagi. Ni pasal apa dengan kepiah putih ni? Aku tengok hang berantung ni. Biasalah puak-puak ni, dia tengok orang pakai kepiah, dia nampak Taliban, dia nampak Osama bin Laden. Biasa. Kawan ni pun cerita, aku tak buat dah kerja karut, dah kerja aku tak buat dah. Dia ni pula tanya, pasal apa aku nampak hang rapelah? Dia kata, mau tak rapelah, anak aku mati. Dia ni cakap sepatah aja kat dia, anak hang boleh mati, takkan hang tak mati? Terkejut, dengar ayat tu terkejut. Dia jadi seram sejuk, dengar ayat tu aja, seram sejuk. Dia kata, ni semua ni Tuhan balas balik. Kita buat lama-lama ke orang. Kita biasa buat mak, kita biasa buat bapa. Satu bapa yang dia ada anak, kita buat, kita pukul dia kerana kita duk jadi orang jahat dalam kampung ni. Macam mana anak dia teriak kerana kita buat bapa. Sekarang Tuhan bagi kita teriak bila Tuhan ambil anak kita. Ayat tu saja dia tak boleh tidur 2-3 malam. Telefon balik kawan ni cari. Dia kata, apa hang kata tu betul? Dia kata, jomlah, kita pun lagu 40 nak pergi 50 dah, berubah. Anak yang tak salah pun mati, takkan kita tak mati? Dia kata, Mah, aku pun tak mau cerita lah, tapi aku nak beritahu, aku nak pergi mengaji. Jom hang ikut sekali. Hang mai saja, semayang tak payah, mai dengar, lepas tu hang melingkuk balik. Tuan-tuan, peringkat mula dia mai duduk di luar, dia duduk dengar. Kebetulan malam tu ustaz yang dia mai dengar tu bercakap pasal kelebihan anak mati. Dia duduk di luar tu, duduk kena tembak ayat ustaz tu. Ustaz tu kata, Allah tak zalim dengan kita, Allah ambil anak kita, Tuhan sediakan perlindungan daripada neraka untuk kita kalau kita sabar. Dia dengar ayat lagu tu macam duk tembak hati dia, tembak berkecai pun, kata hidayah masuk, karat-karat kalang kabut ni semua gugur jatuh ke bawah. Tuan-tuan, dia boleh berubah. Dia baru tahu kata anak mati ni besar ganjaran. Selama ni dia jadi tak tentu hala, dia boleh berubah.
Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia ambil sesuatu daripada kita, dia tak akan ambil dalam percuma, dia bayar balik apa yang dia ambil. Tuhan bagi anak kita sakit, dia ambil kesihatan anak kita, dia bayar balik. Dia bayar balik sekali. Ni masa tuan-tuan ni, masa tuan-tuan. Tuan-tuan duduk berapa lama? 1 jam? 1 jam? Mungkin melebihi 2 jam? Mungkin lah. Dengan mamak ni jangan buat pasal. Kan? Dia mungkin melebihi 2 jam. Mungkin. Kan? Tuan-tuan, 1 jam yang tuan-tuan bagi dalam surau ni, 1 jam ni, tuan-tuan Allah bayar balik 1 jam. Mungkin dia bayar dengan sihat badan. Masa kita nak main ni punya raplah di rumah, baru berkelahi dengan bini aja. Kita nak pergi mengaji, bini suruh beli susu. Kita kata apa? Aku nak mengaji dengan mamak mana? Kan nak main pada Tanjung, aku nak tengok lah juga cerah ke gelap ke orang tua ni. Bagilah aku pergi mengaji. Yang bini kata apa? Abang nak mengaji susu anak habis ni. Dia mula nak bebai. Tahukah bebai? Bebai ni kira bebai lah. Dia mula, hang ni payah aku nak jadi orang baik, hang suruh aku jadi orang jahat. Aku nak pergi mengaji, hang tak bagi. Hang pergi beli sendirilah susu anak. Dia ni kata kalau tak mau beli susu anak, yang beranak buat apa? Lelaki ni nak angin, bukan aku yang beranak, hang yang beranak. Lelaki pula jawab pasal hang yang buat anak. Berkelahi dah, dia mai dah. Dia mai dah, tak elok. Kan? Kepiah putih duk pakai, duk berkelahi dah. Dia mai dah. Tak mau bisi punya pakai, start motor pergi beli susu. Nak, hang minta ke darah, anak pun minta ke darah. Mai dengar kuliah pun muka masam je. Orang lain semua senyum, dia duk kebai lagu tu aja. Rupanya berkelahi di rumah. Tuan-tuan, kerana dia main mengaji ni, 1 jam dia duduk dengar ustaz cerita ayat Quran hadis ni, 1 jam dia terlupa kata dia ada masalah di rumah. Ini anugerah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bukan senang 1 jam nak lupa masalah. 1 jam nak lupa masalah. Kita ni dengan duit tak ada, rumah sewa tak bayar lagi, dengan kereta 2 bulan dah sangkut, dengan motor start mati, tendang pun tak mau nak hidup lagi. Lagu tu punya masalah duk main bertubi-tubi. 1 jam kita nak pejam mata bagi hilang, tak boleh. Nak lena pun tak boleh. Dia macam tu punya masalah atas kepala. Dia duduk tengok muka ustaz, dia terkejut. Mamak mana mat, dia lena terus. Lena, kita duk baca hadis, dia lena. Dia sedang ustaz baca doa aja. Bukankah itu rahmat Tuhan bagi dia? Tapi jangan duk lena lah malam ni. Contoh, nak abang tu contoh. 1 jam dia terlupa kata sehari habis sembahyang, start motor balik baru nampak muka bini dia. Allah mak, dia kata. Nampak tak? Ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tak boleh senyum, tuan-tuan. Dia kena masalah sindrom tak boleh senyum. Tak boleh senyum. Ada masalah dengan pak mentua, tak boleh senyum. Kelih ramai dengan pak mentua. Pak mentua baling meja, dia baling kerusi. Kelih ramai. Tak main pun tak boleh senyum. Dia main duduk dalam majlis kita ni, majlis ilmu ni, dengan ustaz duduk bercakap, duduk bagi nasihat, dia boleh tersenyum. Dia terlupa kata baru berkelahi dengan pak mentua aja, macam Undertaker berkelahi dengan siapa kata dia ni. Terlupa. Ini pemberian Allah. Duduklah majlis ilmu. Try tengok, kalau kita ada masalah, pergi kedai kopi. 1 jam boleh hilang. Lagi double masalah nanti mai. Tak sia-sia. Dekat diri dengan Allah ni tak sia-sia. Banyak Tuhan akan bagi kat kita. Dengan syarat kita istiqamah, lepas tu kita tengok apa Tuhan nak bagi kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cukuplah kata-kata. Terima kasih kepada pihak surau Janaris yang bagi kesempatan kat saya pada malam ni. Kalau terkasar bahasa, saya minta maaf pada tuan-tuan, saya minta maaf pada perempuan, saya minta ampun banyak-banyak dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu semua sekali daripada Allah, yang tidak baik silap daripada diri saya sendiri. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.